Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, video kali ini adalah berkenaan tentang bab yang selanjutnya dalam geometric engineering, iaitu detail survey. Dalam survey kali ini kita akan rangkumkan data-data X, Y dan juga Z untuk kegunaan kerja-kerja dalam topographical survey ataupun topo survey menggunakan kaedah tachometri secara elektronik. Untuk kali ini saya akan bawakan dulu pengenalan dan juga beberapa perkara tentang bagaimana detail survey ini dilakukan dan apakah akan dihasilkan. So for introduction, definisi topographic survey adalah untuk buat mapping ataupun kita nak describe the position of detail. Detail ni yang dia adalah infra seperti jalan, parit, bangunan, pagar, dan secara tak langsungnya kita akan melihat bagaimanakah bentuk ataupun shape of earth. Shape ni condition. Maksudnya kalau kawasan tu tanah tinggi ataupun kawasan tu rendah macam slope, seperti dia ada top cutting dengan bottom cutting, kita akan tunjukkan bagaimana perkara-perkara ini boleh dihasilkan, iaitu dalam bentuk pelan. Dia panggil pelan topo. So ini the purpose. Ini ada prinsip yang pertama bagaimana kita menghasilkan yang dipanggil detail. Detail itu adalah perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi lah. Seterusnya, dalam kerja-kerja detail survey, banyak teknologi terkini yang telah membantu mempercepatkan proses pemetaan ataupun secara prinsipnya lebih banyak kepada penggunaan teknologi seperti GPS, LiDAR dan juga laser scanner. Tetapi dalam proses pembelajaran kita perlulah melihat kepada apa yang dipanggil background ataupun sejarah macam mana topografi survey ataupun kerja-kerja detail ini, pengukuran untuk butiran ini, dipanggil butiran adalah bermula daripada satu sejarah, iaitu dipanggil metod yang zaman convention dulu, menggunakan analog, iaitu guna stadia. Selepas stadia ni nanti kita akan ceritakan apa itu stadia. Dan seterusnya kita ada elektronik. Elektronik ni bermulalah era komputer, bukan komputer, dipanggil yang ada menggunakan digital. Sekiranya stadia tadi menggunakan pita ukur, staff, tapi elektronik menggunakan kaedah yang lebih pantas, di mana pengukuran secara elektronik digunakan dan dipasangkan alat-alat tersebut di dalam total station ataupun pada masa itu kita panggil masih lagi theodoline. Jadi kita ada elektronik yang membantu untuk mempercepatkan pengukuran. Seterusnya kita ada yang kita guna sekarang, seperti yang kamu gunakan buat kerja-kerja dalam traverse, kita guna total station. Dalam total station ni, total station maksudnya total. Total is the whole, computerized programming dan sebagainya, di mana kita boleh menghasilkan kerja-kerja tanpa booking. So kita boleh simpan seluruh data di dalam mungkin SD card ataupun dia punya dipanggil storage dalam total station. Dan di mana kita membenarkan kerja-kerja field to finish, sehinggalah satu tahap total station ni kita boleh menghubungkan data-data daripada total station terus ke pejabat ataupun di workstation untuk menghasilkan map secara sinkronis. Seterusnya, dalam perkembangan terkini, teknologi seperti satelit membantu untuk mempercepatkan lagi untuk skil yang besar, seperti di kawasan lautan, di kawasan hutan, di kawasan ladang dan sebagainya. Detail-detail bangunan dan sebagainya di kawasan urban, di kawasan bandar,
yang terlampau dense ataupun padat dengan item-item detail-detail jalan, bangunan yang rapat dan tinggi, membenarkan mapping ni dibuat dengan lebih tepat dan cepat. Begitu juga dengan bantuan aerial foto daripada kapal terbang, di mana sekarang kita dah ada teknologi drone yang mana boleh membantu untuk menghasilkan gambar yang lebih tepat, lebih detail, dan akhirnya satu topo survey ataupun topographic mapping dibuat dengan lebih jelas. Begitu juga dengan GPS. Dengan GPS, Global Positioning System, telah menghasilkan satu bantuan data yang memudahkan sekiranya kita nak menghasilkan ketepatan yang lebih tepat, lebih jitu. Di mana butiran ini sehingga kalau sekarang biasa kita panggil pixelize. Biasanya satu pixel tu dia boleh menyamai ataupun menghampiri kepada 1 cm, 1 pixel. Begitulah kalau kita nak tengok gambar ataupun yang dilihat oleh kamera yang dipasang di UAV ataupun panggil aerial photo ni, boleh melihat seperti mata, anak mata, telinga, betul muka, tetapi daripada arah atas lah. Begitu juga dengan yang teknologi seperti LiDAR. LiDAR is a light detection radar. Light ni maksudnya dia menggunakan laser ataupun cahaya yang mana ketepatan dan kejituan piksel yang telah di scan, ini menggunakan scan seperti juga macam laser scanner. Tapi LiDAR mempunyai unsur-unsur digital number ataupun data raster ataupun data vektornya sangat lebih tepat. Dan selain daripada laser, kita ada juga laser yang dipasang di atas drone dan sebagainya. Kita ada juga terrestrial, maksudnya ground. Maksudnya kita alatnya seperti total station, tetapi dia memang menggunakan prinsip laser. Dia akan scan seluruh kawasan, dia akan menghasilkan point cloud dan akhirnya akan menghasilkan detail juga. So ini adalah metod yang semakin hari semakin canggih, semakin mendapati kehendak dan keperluan kerja-kerja lebih-lebih lagi di bidang geometrik dan seterusnya membantu untuk kerja-kerja kejuruteraan di dalam civil dan sebagainya. So topographic survey outcome ataupun hasil daripada outcome ini biasanya kita tunjukkan dalam bentuk detailing in features. Features ni ada detail dia. Contoh macam dimensi dia punya, ketinggian, lebar bangunan tadi, kedalaman sesuatu tempat. Oleh kerana kita dah belajar Z value daripada leveling, so kita boleh tahu kawasan yang lebih tinggi tu berapa meter. Jadi dengan detail survey ni kita akan bantu untuk menghasilkan 3D. Earth surface 2D or 3D model. So dalam map biasanya kita akan hasil 2D. Tetapi dalam digital issue, contohnya kita nak hasilkan daripada remote sensing, data GIS, data nak buat kalau you buat BIM ataupun building information system ataupun BIS, biasanya kita akan hasilkan 3D, satu bentuk bangunan, kemudian dalam dia ada tempat-tempat ataupun contohnya macam kita ada satu plan daripada arkitek tetapi dalam bentuk 3D, macam model tadi. Seterusnya kita ada buat ataupun kita boleh hasilkan kontur. Kontur ni adalah satu cabang line ataupun garisan yang menghasilkan bentuk dalam bentuk 2D. Dan kalau kita nak hasilkan 3D, kita boleh tukarkan saja dia punya ataupun kita boleh transformkan bentuk dia. Dan seterusnya, kalau kita nampak bumi ini bulat, tetapi adakah dia rata? Tidak. Dia ada juga di kawasan yang banjaran, ada kawasan gunung. Kalau kita lihat dalam bentuk globe, tetapi kalau kita tambah lagi dengan bentuk 3D ataupun kawasan air rata itu di laut, tetapi kalau earth surface ni biasanya akan menunjukkan kawasan tinggi ataupun rendah.
bergantung pada skill. So itu adalah dia punya outcome. Selain daripada outcome yang kita listkan ini, boleh juga kita gunakan untuk kerja-kerja maintenance. Kita dah dapatkan bentuk detail features tadi, bangunan, kawasan lapang, kawasan apa dan sebagainya. Contoh macam kita ada dam. So daripada dam model tadi, kita boleh hasilkan kerja-kerja monitoring ataupun dipanggil kita nak monitor sepanjang keadaan dam tadi tu. Itu kita boleh hasilkan dalam ketika dia. Pada slide yang saya tunjukkan ini adalah salah satu contoh bagaimana kontur yang kita buat dari kerja-kerja detail menggunakan UAV. Kita ada drone, contoh kita ada satu drone. Daripada drone ni kita letakkan kamera dan kita ambil gambar. Kita akan gunakan flight plan ataupun ada laluan dia lah. So di cover overlap So gambar-gambar tu dibuat overlapping sebanyak 80% ataupun 75% sebagainya mengikut kehendak, keperluan. Dan ini kita proses. Data-data kita proses menggunakan software yang ada. Kita dah banyaklah software yang free ataupun license yang membenarkan kita menghasilkan point cloud. Okay, point cloud ini dibetulkan semula dengan titik-titik yang kita gunakan sebagai ground control. Titik-titik ni ground control. So kita buat survey, ambil XYZ dia, menggunakan traverse, menggunakan leveling, menggunakan GPS dan sebagainya. Kita betulkan balik. So ini adalah bentuk lurah ataupun bentuk kawasan tanah tinggi yang dipanggil meshing, mesh. Ataupun ini dipanggil wireframe. Seterusnya dan selanjutnya kita akan hasilkan digital elevation model DM seperti ini dan memudahkan kita untuk menghasilkan kontur. So kontur ni sama je lah dengan ini. So ini dalam bentuk 3D, ini dalam bentuk 2D. Seterusnya kalau kita nak buat jalan untuk kerja-kerja road engineering, so kita boleh lakukan di mana jalan yang paling sesuai untuk mengelakkan atau mengurangkan kos, jalan yang paling selamat dan sebagainya. Kalau kita boleh elak kawasan ni, tetapi dia memakan kos kerana kawasan sini mungkin tanah lembut. Jadi kalau kita cross saja kawasan bukit ini, mungkin kita perlu tebuk ataupun kita buang atau panggil cut and fill. So ini adalah kerjaan pertama daripada bidang survey untuk membantu kerja-kerja seterusnya. Begitu juga dengan keperluan dipanggil kontur tadi. Di mana kontur ni sebenarnya adalah untuk melihat ataupun kita memperlihatkan bagaimana bentuk keadaan tanah tinggi, tanah rendah. So di kawasan ini adalah lebih rendah, biru rendah, merah lebih tinggi. So kawasan sini adalah tinggi, rendah dan sebagainya. Begini kita lihat. Dengan menggunakan beberapa aplikasi ataupun software, kita boleh menghasilkan begini. Apa yang dipanggil dengan 3D model ataupun 3D model dan juga digital elevation model. So, digital elevation model ni sangat berguna untuk kerja-kerja pengairan ataupun kita buat saliran, buat jalan raya macam saya sebut tadi, di manakah jalan yang paling baik untuk kita lakukan ataupun binaan baru dan sebagainya lah. So, kalau kita nak tolak tanah, di manakah kawasan yang perlu kita tolak dan berapa banyak volume yang kita akan tolak. Ini dengan kaedah detail survey, data-data itu telah diringkaskan dan kita memudahkan kerja-kerja orang lain. Selain daripada fungsi ataupun outcome yang telah kita dapat, begitu juga dengan data-data yang ada. Bukan semata-mata kita menghasilkan map saja, tapi lebih kepada kita buat data analisis dalam bentuk XYZ seperti yang seperti kita tadi, iaitu menghasilkan volume, menghasilkan laluan ataupun route untuk buat infra yang baru. Okay. Keduanya kita boleh menghasilkan, kita nak prepare long and cross section. Dia panggil topo profile. Sebelum ni kalau kita lihat X cross section ataupun Z cross section.
So section ataupun cross section ini dan juga long section ini memerlukan data-data daripada detail survey. Dan seterusnya kita ada volume, pengiraan, keluasan untuk kerja-kerja cut and fill dan sebagainya, tolak tanah, kod tanah. Itu memerlukan pengiraan yang betul atau pengiraan yang memerlukan dipanggil nak buat bajet ataupun kita nak dapatkan dia punya berapa masa yang kita perlukan untuk mengalihkan tanah dan juga timbul dan sebagainya lah. Dan begitu juga dengan tujuan untuk fungsi setting out. Setelah kita dapatkan map dalam bentuk detail survey tadi, kita boleh buat di manakah laluan yang elok dan ideal di mana kita akan buat kerja-kerja setting out untuk kerja-kerja infrastruktur, untuk buat kerja-kerja kalau nak buat binaan baru, biasanya binaan baru. So itu adalah fungsi-fungsi yang mana dalam kerja-kerja detail boleh dihasilkan. Okey, untuk kerja-kerja detail survey, kalau sebelum ini, okay, let's say 20 years ago lah, semasa kami ataupun saya sendiri dalam bidang baru menceburi dalam bidang survey, zaman tu belum ada internet ataupun data-data secara dalam talian, memang tak banyak yang kita boleh maksudnya kita tak boleh cari secara searching lah. Maksudnya, kalau kita search pun kita akan pergi ke pajak tanah, Jabatan Hukum ataupun dan satu lagi dalam bentuk hard copy. Tetapi zaman telah berubah, jadi kita banyak support system terutamanya dalam bentuk online yang mana banyak membantu untuk saya sendiri untuk mempelbagaikan bagaimana dan apakah yang boleh kita bantu selain daripada skill, kita boleh juga dapatkan daripada support system seperti Google Earth, Google Map, My Map. Dan baru ini kita di Malaysia kita telah menghasilkan dalam bentuk iPlan iaitu Town Plan, di mana satu geoportal yang banyak membantu untuk memahami keadaan satu-satu lot dan juga pembangunan yang akan dibuat, apakah yang telah ada di kawasan tersebut dan sebagainya. Begitu juga dengan geoportal johor.gov.government.my di mana satu portal daripada town planning juga tapi di bawah Kerajaan Negeri Johor dibangunkan, tetapi yang ini agak lama di mana iPlan tu nampak lebih di outstanding lah lebih ni. Dan begitu juga dengan sistem-sistem ataupun online yang lain boleh membantu untuk kerja-kerja dalam pengolahan data. Macam tadilah 2D ke 3D dalam bentuk sekarang ni bila ada satu aplikasi dalam satu software dia gunakan extension yang berbeza. Jadi conversion antara satu aplikasi contoh macam GIS nak pergi remote sensing nak pergi ke DWG drawing, DSF dan sebagainya. So banyak aplikasi ataupun dalam browser contoh macam GPS visualizer, mereka memudahkan kita untuk buat kerja-kerja conversion, data conversion. Jadi secara ringkasnya dalam bentuk introduction ini, detail survey banyak membantu untuk kerja-kerja untuk buat kerja plan, kerja plan dan menghasilkan data-data yang seterusnya akan digunakan oleh berbagai pihak. Bukan sahaja pada civil engineering tapi kepada architecture, kerana data ni sekarang sangat rich, sangat kaya yang kita kena pelbagaikan. Jadi kita jumpa lagi di video dalam topik yang lain. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.